uh, Barisan NGO Islam Pulau Pinang, Pakeda Daerah Barat Daya dan juga NGO sudah tiba di hadapan Balai Polis Balai Polis Bayan Baru untuk kita adakan satu laporan polis berkaitan dengan isu kenyataan provokasi P. Ramasamy ya. Kita minta. Jadi kita akan mulakan live dalam sebentar lagi. Okey. 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 Ya, clear. Clear. Kita buka mas sekejap untuk bercakap senang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih kepada rakan-rakan yang sudah hadir pada petang ini, mulai anda dan juga barisan-barisan abang-abang, pasukan keselamatan. Pada petang ini tuan-tuan, pada petang ini merupakan satu sesi laporan polis yang kami NGO Islam Negeri Pulau Pinang, terdiri daripada Putera, daripada Pakeda, daripada Parti Putera, daripada PAS, daripada Pemuda UMNO pun ada, daripada Sepelas Pulau Pinang dan berbagai lagi NGO yang hadir petang ini untuk membuat satu laporan polis ke atas 3 ekstremis agama di Malaysia, yang mereka ini dilihat sebagai sengaja menjadikan isu perkauman dan agama di Malaysia ini dan mengeluarkan kenyataan berbau hasutan dan juga mengganggu ketenteraman awam di negeri Pulau Pinang ini dan juga di Malaysia amnya. Dan tindakan ini tuan-tuan sebenarnya berlaku rentetan daripada berlakunya kes di negeri Perlis, dan juga kes ini difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, tak salah saya, di Kuala Lumpur. Dan kes ini melibatkan 3 orang anak-anak yang telah diislamkan, dan mereka ini telah pun diletakkan di bawah jagaan ibu dan juga ayahnya. Kesnya begini tuan-tuan. Yang pertama, kes 3 anak-anak ini bermula daripada sebuah keluarga yang beragama Hindu. Tak salah saya, Hindu. Jadi keluarga ini berpecah, si bapa, si ibu dan juga 3 orang anaknya. Apa yang sebenarnya berlaku tuan-tuan? Kes ini telah pun diputar belik. Dr. P. Ramasamy, David Marshall dan juga Satis Muniandi. Ini adalah orang-orang kuat parti DAP di Pulau Pinang tuan-tuan. Ingat, pengundi-pengundi negeri Johor dalam pilihan raya negeri, ingat, dengar kes ni betul-betul. Apa yang kita nak beritahu? Keluarga ini tuan-tuan sebenarnya elok, tetapi tiba-tiba si ibu ini hilang entah ke mana. Bertahun-tahun hilangnya. Jadi si bapa ini tuan-tuan dalam keadaan yang dia ada masalah. Okey, dia ada masalah dan dia bawa anak-anaknya apabila ibu ni sudah hilang, entah tahu ke mana hilangnya. Tinggalkan keluarga macam tunya. Kita tahulah sebabnya, semuanya kita tak payah cakap lah. Tuan-tuan tahulah hilang ni ke mana. Bila si ibu ni hilang ni entah ke mana, sebab apa tuan-tuan pun tahu. Jadi si bapa ini tuan-tuan bawa anak-anaknya ini masuk ke agama Islam. Okey? Si bapa yang bawa anak ini masuk Islam, tidak ada siapa pun yang paksa. Tidak ada siapa pun yang colek tuan-tuan budak-budak 3 orang ni. Si bapa tu sendiri yang bawa 3 orang anak-anak ni masuk Islam. Dan dibawanya Islam di negeri Perlis. Itu datangnya negeri Perlis isu. Sebenarnya Perlis tak terlibat pun. Dia orang ni asalnya orang dari Kedah.
diislamkan anak-anak 3 orang ini di negeri Perlis. Okey? Jadi apabila budak-budak 3 orang ni dah masuk Islam, jadi si bapa ni, saya kata tadi dia ada masalah, dimasukkan ke dalam penjara, ada masalah. Jadi ditinggalkan 3 orang anak-anak yang telah Muslim, yang telah syahadah, yang telah hafal surah Al-Waqiah, tuan-tuan. Anak ini sudah hafal surah Al-Waqiah. Saya sedih dengar, tuan-tuan. Jadi diletakkan di rumah penjagaan di negeri Perlis, di Sungai Petani. Maafkan saya. Jadi hamba Allah ada seorang ustazah yang nama dia Ustazah Nazirah yang duk pergi ulang-alik daripada Penang pergi ke Perlis, pergi ke Sungai Petani, pergi menjaga disebabkan jarak jauh. Ustazah Nazirah ini mengambil mereka bertiga menjaga di pusat jagaan mereka di Pulau Pinang. Jadi hiduplah anak-anak ini dengan amannya, tuan-tuan. Tengok cerita dia. Hiduplah mereka ini dengan aman di bawah jagaan Ustazah Nazirah. Budak-budak ni dengan semayangnya, solatnya baik, tuan-tuan, dan sebagainya. Dah siap hafal surah Al-Waqiah lagi budak-budak ni, tuan-tuan. Selepas itu, apa yang berlaku? Si anak kecil ini rindukan ibunya. Jadi apa yang buat? Apa yang berlaku? Jadi Ustazah Nazirah ini carilah ibunya yang telah hilang. Ibunya yang telah hilang. Okay, lepas ni kalau ada cancel je. Okay. Ibunya yang telah hilang, tuan-tuan. Tak tahu ke mana pergi ibunya. Maaf tadi ada gangguan sikit. Okay. Jadi apabila telah hilang, jadi Ustazah Nazirah ni carilah ibunya sebab tak mahu pisahkan anak dan juga ibu. Cari melalui Facebook, dapat maknya. WhatsApp hantar mesej dekat kepada Facebook ibunya. Selepas 8 hari baru ibunya datang. Ibunya balas WhatsApp Messenger Facebook. Tuan-tuan lihat Tetapi apa yang diceritakan oleh Dr. P. Ramasamy, dia kata apa? Majlis Agama Islam Perlis paksa budak-budak masuk Islam. Padahal Perlis tak ada kena-mengena pun. Perlis terima perislaman budak-budak ni yang dibawa oleh bapak dia. Nampak tak? Okey? Dia kata Islam ini agama yang paksaan. Nak mengislamkan, tuan-tuan buka TikTok David Marshall. Tuan-tuan buka TikTok ataupun Facebook P. Ramasamy. Macam-macam dia tuduhkan Islam ni, tuan-tuan. Sehingga kan Dr. Mazhar, Sahibus Samahah, Datuk Dr. Asri Zainal Abidin mengeluarkan kenyataan jangan melampau P. Ramasamy. Tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh P. Ramasamy dan juga kawan-kawan kuncu-kuncu ekstremis ini, ekstremis agama di Malaysia, tuan-tuan. Kerana mereka ini menuduh dan memfitnah perkara-perkara yang tidak betul. Dikatakan Islam itu menculik budak-budak. Sedangkan tak. Bapa dia sendiri bawa ke negeri Perlis, bawa di Islam. Kebetulan di negeri Perlis undang-undangnya adalah undang-undang enactment di negeri Perlis. Sekiranya budak-budak yang bawah umur nak masuk ke dalam agama Islam, ibu atau ayahnya sahaja. Itu enactment negeri. Dalam perlembagaan persekutuan pula. Dalam perlembagaan persekutuan, artikel 12.4 menyatakan dalam versi bahasa Melayu menyatakan bahawa sekiranya ada conversion into Islam, ibu atau ayah. Tetapi dalam conversion bahasa Inggeris, dalam versi bahasa Inggeris perlembagaan persekutuan, dia kata parents. Maka atas dasar itulah Mahkamah Persekutuan memberikan hak penjagaan. Maknanya dari segi pengislaman, Mahkamah Persekutuan tak kata apa. Mahkamah Persekutuan cakap tentang hak penjagaan. Dan mereka pun pandai, tuan-tuan. Mereka tak pertikai isu pengislaman budak-budak ni. Cuma 20 hari bulan Februari, Ram Karpal Singh mengeluarkan kenyataan bahawa dia marahkan Mazhar kerana diarahkan untuk memurtadkan balik 3 orang ni. Subhanallah, tuan-tuan. Ram Karpal Singh daripada parti DAP, dia suruh budak-budak 3 orang ni murtad, tuan-tuan. Jadi kami daripada barisan-barisan NGO Islam Negeri Pulau Pinang, kami rasa tersentuh. Budak ni dah hafal surah Al-Waqiah, tuan-tuan. Budak ni siap cakap dekat mak dia lagi, mak jomlah masuk Islam sekali, duduk dengan kami. Mak dia pun pernah keluarkan kenyataan sanggup masuk Islam untuk bersama-sama dengan budak-budak ni. Tetapi ada, saya katakan tadi, ekstremisme agama yang mereka sanggup brainwash kepala otak mak ni. Apa jadi, tuan-tuan, hari ni?
Budak-budak ni tak tahu entah ke mana, ada dengan maknya sekarang sebab Mahkamah Persekutuan dah bagi hak penjagaan. Mereka tak pertikai hal status agama. Mereka ambil dulu budak-budak ni. Mereka ambil dulu, tak bagi letak dekat Ustazah Nazirah ni. Sebab apa? Ambil, dia orang nak. Tak tahulah apa jadi dekat budak-budak ni. Kita minta Allah Ta'ala yang jaga budak-budak ni, tuan-tuan. Tapi sekarang ni, budak-budak ni dalam keadaan yang sangat bahaya, tuan-tuan, akidahnya. Maka pada hari ini, Pakida Daerah Barat Daya dan juga rakan-rakan NGO Negeri Pulau Pinang hadir ke Balai Polis Bayan Baru membuat laporan polis ke atas 3 orang ekstremisme agama di negara kita, tuan-tuan. Mereka ini cukup bahaya, tuan-tuan. Sebab apa? Mereka sudah berani mencabar agama Islam. Dan sedangkan mereka tahu, mereka menggunakan pelbagai taktikal agama, menggunakan kes Indira Gandhi untuk mencabar kes ini, maka hak penjagaan memanglah budak-budak bawah 18 tahun memang akan pick up mak bapak punya, kan? Jadi kita minta pimpinan negara, kita minta ahli politik yang sedang berada di Dewan Rakyat, yang sedang berada di Dewan Negeri, yang berhormat sekalian, ini masalah umat, ini masalah akidah, tuan-tuan. Gunakanlah kuasa anda semua sebagai ahli-ahli yang berhormat. Kita kena pindah perlembagaan. Kita kena pastikan sistem mahkamah kita ini ikut perlembagaan kata. Dalam bahasa Melayu dia dah kata dah 12.4 perlembagaan persekutuan menyatakan conversion to Islam ibu atau ayah, tapi mereka menggunakan ibu dan ayah. Maknanya dua-dua pihak kena. Sedangkan tak, tuan-tuan, dalam perlembagaan persekutuan atau dalam bahasa Melayu yang lebih tepat. Tapi kalau guna bahasa Inggeris dia guna parents. So parents tu, tuan-tuan faham lah, parents tu maknanya kena dua-dua. Itu dalam bahasa, tapi lebih tepat dan lebih absolut adalah dalam bahasa Melayu. Sebab itu, tuan-tuan, dalam Dewan Undangan Negeri Perlis telah dipindah tahun 2016 enactment pertukaran agama ke Islam daripada ibu dan ayah kepada ibu atau ayah. Jadi salah seorang, maka proses pengislaman budak-budak ini yang berlaku di Negeri Perlis adalah sah di sisi undang-undang. Dan ianya tidak langsung bertentangan dengan perlembagaan persekutuan. Sebab perlembagaan persekutuan kata dalam bahasa Melayu, ibu atau ayah. Maka perkara ini sudah menjadi isu nasional, tuan-tuan. Dan saya dipahamkan kes ini telah pun dirujuk di Bukit Aman. Bukan lagi di peringkat IO daerah ataupun IPK negeri. Ianya telah menjadi isu di peringkat nasional. Bangunlah umat Islam. Tolong buat laporan sebanyak mungkin. Bangunlah, tuan-tuan. Tangkap ekstremisme ini. Mereka lah sebenarnya perosak kepada keharmonian dan kesejahteraan rakyat Malaysia. Sudah lama kita bersabar, tuan-tuan. Sebab itu, tuan-tuan, dalam pilihan raya negeri, saya masuk sikit. Dalam pilihan raya negeri kepada umat Melayu Islam, jangan pangkah Pakatan Harapan. Ini parti ekstrim. Ini parti rasis. Ini parti ekstrim agama. Ada DAP dalam Pakatan Harapan. Jangan pangkah, tuan-tuan. Ingat, satu syahadah kita tu bergegar aras, tuan-tuan. Apabila mereka cuba memurtadkan 3 orang budak-budak yang beragama Islam. Ingat, budak-budak ni dah hafal surah Al-Waqi'ah, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan main. Tetapi dalam TikTok mereka, dalam Facebook mereka, mereka mainkan peranan sentimen bahawa Dr. Asri jahat, Majlis Agama Islam Perlis jahat. Mereka cuba paksalah konon masuk Islam. Mereka kononnya budak-budak ini masuk Islam atas paksaan. Tidak sekali-kali, tuan-tuan. Dan berita yang digembar-gemburkan dimainkan. Tuan-tuan baca komen-komen di bawah, tuan-tuan. Sehingga kan ada yang kata suruh bunuh Dr. Asri, tuan-tuan. Mufti kita ada komentar di bawah itu, bawah live depa tu, dia kata suruh bunuh Dr. Asri. Maka atas dasar ini kami Pakida Daerah Barat Daya dan juga Barisan Pimpinan NGO hadir buat laporan polis. Turun, tuan-tuan, buat laporan polis. Kita desak pihak PDRM tangkap 3 ekstremisme ini, dakwa mereka. Kita pun tahu background mereka dengan pengganas luar negaranya, dengan LTTE-nya. Kita tahu bagaimana mereka menyembah senjata, tuan-tuan. Ini sentimen ekstremisme yang mereka cuba bawa dalam negara kita, tuan-tuan. Jadi saya minta jasa baik rakan-rakan, tolong share live ni. Share sebanyak mungkin. Maklumkan kepada semua orang yang membawa kalimah La ilaha illallah bahawa mereka ini sebenarnya ekstremis agama yang perlu kita hukum mereka dan ambil tindakan. Sekarang, tuan-tuan, mereka sudah pandai mencabar.
sebarang perkara membabitkan agama Islam. Sebarang perkara, ingat tahu, lawyer-lawyer mereka datang secara percuma. Mereka offer diri nak menunjukkan bahawa Islam itu lemah. Di Malaysia, Islam agama persekutuan. Artikel 3 Perlembagaan Persekutuan, Islam agama persekutuan. Islam ya'lu wala yu'la alaih. Di Malaysia ini sudah ada tuannya, tuan-tuan. Maka kita sebagai orang Melayu Islam yang junjung kalimah la ilaha illallah, harus kita pertahankan kalimah ni, tuan-tuan. Sekali lagi saya minta rakan-rakan NGO seluruh negara turun buat laporan polis. Buat laporan polis, desak. Pergilah mana-mana balai polis. Pergi mana-mana IPD, buat laporan polis agar ekstremisme agama ini ditangkap secepat mungkin. Itu fakta kes. Kena ingat, sedangkan mereka buat live, mereka maklumkan kepada media, mereka maklumkan kepada orang ramai bahawa Dr. Mazhar yang paksa, Majlis Agama Islam yang paksa budak-budak ini. Lepas tu, tuan-tuan, dia jangan lupa di negeri Perlis, enactment pertukaran agama daripada bukan Islam masuk Islam hanya perlu ibu atau ayah yang telah diperkenankan oleh Duli Yang Maha Mulia Raja Perlis dan telah digazetkan pada hari ini. Itu mereka pening. Dan bagaimana pula kita melihat Ram Karpal Singh boleh buat kenyataan agar mendesak budak-budak ini dimurtadkan. Dimurtadkan, tuan-tuan. Ini perkara yang kita jangan main-main, tuan-tuan. Bersatulah umat Islam. InsyaAllah kita bagi rakan-rakan yang lain pula untuk meneruskan agenda perjuangan, ya. Kita persilakan. Kita minta Ustaz Sufian tolong pegang face camera. Okey, untuk kita teruskan agenda ini. Dan besok, hari ini kita buat laporan polis. Seluruh negara bangun buat laporan polis. Besok kita berkumpul di Masjid Simpang 6 Komtak. Ayuh turun umat Islam. Kita nyatakan bantahan kita. Kita nyatakan solidariti kita untuk memastikan bahawa suara umat Islam jangan diganggu-gugat. Hak-hak umat Islam jangan diganggu-gugat. Kalau ganggu-gugat, siap, tuan-tuan. Kita beri amaran kepada pihak-pihak yang berkuasa. Pastikan guna kuasa anda. Be a powerful man. If not, you are bloody fool. Now ada kuasa orang Melayu dalam parlimen. Bersatulah. Pindah perlembagaan. Kuatkan agama. Wahai YB di Don dan juga di ahli parlimen. Guna kuasa anda, kuatkan agama. Jangan guna kuasa jual agama. Semalam ada seorang ahli parlimen cakap, dia bersetuju, kepala otak dia bersetuju apa? Undang-undang kata atau, dia kata dan. Memandai-mandai. Tapi dia tu bersyahadah orang Islam. Tapi kadang-kadang otak tu letak kat lutut, kita tak faham, tuan-tuan. Maka jangan sampai Allah tarik dan Allah uji, tuan-tuan, mereka ini. Guna kuasa pindah perlembagaan, menguatkan Islam. Saya serahkan kepada Ustaz Sufian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Salam sejahtera. Alhamdulillah. Kita ada di Bayang Lepas, Balai Polis Bayang Lepas Pulau Pinang. Bayang Baru, Parlimen Bayang Lepas, Parlimen Bayang Lepas. Kita ada dalam Parlimen Bayang Lepas. Saya cuma nak bagi tahu, Parlimen sekarang ni Parlimen Bayang Baru, Parlimen Bayang Baru, di Pulau Pinang, Balai Polis Bayang Baru bersama dengan NGO Pakida Daerah Barat Daya dan rakan-rakan aktivis NGO yang lain. Alhamdulillah, isu hari ini adalah isu melibatkan kalimah syahadah, melibatkan agama, melibatkan sensitiviti agama, melibatkan provokasi dalam agama, tuan-tuan dan puan-puan. Saya cuma nak tarikkan perhatian sahabat-sahabat, rakan-rakan semua. Isu ini melibatkan anak 3 orang, anak Puan Loh. Puan Loh ini anak dia seorang anak lelaki berusia 10 tahun dan seorang lagi, 2 orang lagi kembang berusia 14 tahun. Mereka telah masuk Islam pada 2019. Dia bukan isu yang baru. Isu ni dah 2019. Isu ni jadi isu yang menarik dan jadi sensasi apabila isu ni telah dimanipulasikan oleh pimpinan ekstremis pelampau DAP yang dipelopori oleh P. Ramasamy, David Marshall dan Satish Munendi Adun Bagan Dalam. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok
Isu ini melibatkan pejabat mufti negeri Perlis. Dan saya nak maklumkan di sini bahawa dalam isu anak-anak Puan Loh ini tidak ada sebarang paksaan melibatkan mereka ini masuk Islam. Mereka ini dibawa oleh bapa mereka ini seorang India, dan bapa ini telah masuk Islam, dan anak-anak ini dibawa untuk masuk Islam di negeri Perlis. Ini isu yang jelas saya nak bagi tahu, sebab ada bukan setakat rakyat biasa bawahan saja tidak faham, hatta ahli parlimen yang bercakap di dalam parlimen sendiri tidak faham. Apabila parlimen menjadi tempat Dewan Yang Mulia untuk membahaskan isu-isu berkaitan negara, isu-isu untuk menggubal akta dan undang-undang, sedangkan ahli parlimen ini tidak faham, ini masalah bagi kita rakyat Malaysia, khususnya umat Islam. Apabila bapa kepada budak-budak ini bawa ke negeri Perlis dan mereka ni diislamkan, Islam mereka ini sah, sebab agama adalah di bawah bidang kuasa sultan dan raja-raja. Agama di bawah kuasa negeri. Bermakna kita minta Ramasamy, Satish Mulyandi, David Marshall, pelampau-pelampau ekstremis Hindu menghormati bahawa agama ini adalah di bawah kuasa raja, di bawah kuasa kerajaan negeri. Bermakna mereka ini diislamkan mengikut undang-undang bawah kerajaan negeri Perlis. Pengislaman anak-anak ini berlaku secara legal dan sah mengikut undang-undang negeri. Sekarang ini pelampau-pelampau ekstremis DAP ini mencabar undang-undang negeri, undang-undang agama negeri. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok kepada kenyataan yang dikeluarkan oleh P. Ramasamy pada 13 hari bulan 2 2022, selepas 12 hari bulan Puan Loh ini membuat laporan polis. Beliau mengatakan bahawa apa? Beliau mengatakan bahawa anak-anak ini dipaksa untuk masuk Islam, dan pejabat agama Islam negeri Perlis telah menyembunyi mereka ini, tuan-tuan. Ini satu tuduhan, satu provokasi terhadap umat Islam. Ini tuduhan yang jahat. Tuduhan ini adalah untuk memecah belahkan agama di Malaysia ini. Tuduhan ini adalah untuk memprovokasikan perpaduan agama di Malaysia ini. Sedangkan kita dah bagi tahu sendiri, yang memaklumkan anak-anak Puan Loh ini berada di bawah jagaan Ustazah Nazirah ini oleh Ustazah Nazirah ini sendiri. Tidak timbul, tuan-tuan. Puan Loh ini telah 3 tahun telah menghilangkan diri. 3 tahun tidak ada bersama anak-anak beliau. Yang memaklumkan tentang anak-anak Puan Loh ini adalah Ustazah Nazirah. Tetapi kenapa ekstremis pelampau Hindu ini, mereka provok, mereka bagi tekanan, mereka bagi tuduhan-tuduhan palsu, mengatakan Puan Ustazah Nazirah ini terlibat dalam menyembunyikan anak-anak ini. Sedangkan Ustazah ini yang memaklumkan kepada Puan Loh, sampai satu tahap mereka ini sanggup bayar duit tambang untuk Puan Loh datang ke Perlis untuk tengok anak-anak dia. Ini tidak bertanggungjawab. Sikap tidak bertanggungjawab pimpinan-pimpinan DAP, tuan-tuan. Mereka mengangkat isu bahawa kita umat Islam memaksa anak-anak di bawah umur ini. Kita umat Islam telah menyembunyikan anak-anak di bawah umur ini. Seolah-olah institusi agama di Malaysia ini bertindak zalim, memaksa, sanggup memisahkan antara ibu dan anak. Ini yang dilemparkan oleh ekstremis DAP. Sedangkan kita nak bagi tahu bahawa institusi agama Islam di Perlis sanggup membantu Puan Loh ini, walaupun dia tidak menukar agama ke agama Islam, sanggup membantu kebajikan Puan Loh bersama anak-anak dia untuk meneruskan kelangsungan hidup
kalau dia susah. Ini yang kita bagi komitmen. Tetapi kita terus diserang. Institusi agama terus diserang oleh pemimpin-pemimpin ekstremis pelampau di AP ini. Dan amat menduka citakan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Cukup menduka citakan bahawa institusi agama Islam di Malaysia ini diserang bukan oleh pelampau-pelampau ekstremis ini, tetapi diserang oleh pengikut-pengikut mereka. Macam-macam provokasi diletakkan ke atas institusi agama. Macam-macam tekanan, macam-macam komen, macam-macam desakan diberikan kepada institusi-institusi agama ini. Apakah kita umat Islam ini tidak bermaruah? Saya katakan, tuan-tuan dan puan-puan, ekstremis-ekstremis Hindu ini mereka hanya ada sekitar 1.8 million saja di Malaysia. 1.8 juta saja. Itu pun ada di kalangan 1.8 juta ini terdiri daripada kalangan orang yang revert, yang kaum bangsa dan Hindu revert ke agama Islam. Tetapi mereka memberi tekanan seolah-olah mereka adalah majoriti dalam negara kita. Kita umat Islam, 23 juta umat Islam. Raja-raja Melayu adalah Islam. Pemimpin negara adalah Islam. Perdana Menteri adalah Islam. Kenapa kita ditekan? Kenapa kita ditindas? Kenapa kita diprovok? Seolah-olah kita merempat dalam negara kita sendiri. Kalau kita tidak bangkit mengatakan kebenaran, kalau kita tidak bangkit pertahankan akidah umat Islam, siapa lagi yang akan mempertahankan akidah umat Islam? Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bagi tahu kepada Ram Karpal Singh. Beliau mendesak Datuk Dr. Mazhar untuk tukar semula agama 3 anak ini. Ini kedangkalan dan kejahilan seorang lawyer Hindu. Seolah-olah agama kita boleh dipermainkan. Agama kita, agama Islam ini bukan seperti tukar baju di badan, tuan-tuan. Dia boleh tekan Datuk Mufti suruh batalkan keislaman anak-anak ini. Ini adalah satu tindakan yang jahat, tuan-tuan dan puan-puan. Mereka ini bukan untuk menuntut hak penjagaan sahaja, tetapi mereka ini sebenarnya apa yang mereka mahu terbuku dalam hati-hati busuk mereka ini. Mereka sebenarnya bukan untuk tuntut hak penjagaan, tetapi mereka mahu tukar anak-anak ini kembali ke agama asal, agama Hindu, tuan-tuan. Ini dalam Islam mumayyiz ini adalah dapat membezakan antara yang baik dan yang salah. Bermakna umur 14 tahun dalam Islam ini dia telah mumayyiz. Dia telah boleh membezakan antara hak dan batil. Sebab itu, tuan-tuan, kita nak bagi tahu, pada hari ini kita di kalangan rakan-rakan NGO akan bangkit dan terus bersuara di Pulau Pinang ini. Kita akan gerakkan seberapa ramai NGO dan umat Islam di Pulau Pinang ini. Kita akan bangkit terus mempertahankan isu 3 budak ini, tuan-tuan. Isu akidah. Isu ini kita akan pertahankan. InsyaAllah besok selepas semayang Jumaat, selepas solat Jumaat, kita akan berkumpul di hadapan Masjid Simpang 6 dan kita akan bergerak ke bawah Komta untuk serahkan memorandum kepada Timbalan Ketua Menteri 1 Pulau Pinang, merangkap Exco Agama Islam Pulau Pinang, merangkap yang di-Pertua Majlis Agama Islam Pulau Pinang. InsyaAllah kita harap seluruh umat Islam di Pulau Pinang Pulau Pinang ada sekitar 800 ke 900 ribu umat Islam dalam 5 daerah. Kita harap esok boleh datang, tunjukkan solidariti, sokongan ke atas akidah umat Islam. Kita harus pertahankan akidah umat Islam. Kita jangan biar pada hari ini akidah umat Islam boleh dipermainkan sesuka hati. Tuan-tuan, akhir kalam, 240 juta umat Islam di India sekarang ini telah dibantai, sekarang ini telah dicabul, dirogol, dibunuh oleh kerajaan haram jadah Modi, tuan-tuan. Mana suara-suara kemanusiaan? Mana suara-suara hak asasi manusia? Apabila umat Islam dibantai, dibunuh, diperkosa,
di jalan-jalan di India, tuan-tuan. Tidak ada. Sekarang ini mereka menceritakan di Malaysia dalam keadaan mereka majoriti. Mereka ceritakan tentang hak kemanusiaan. Ini adalah hipokrit, pengganas, pelampau DAP, tuan-tuan. Jangan sokong DAP dan jangan sokong mana-mana parti yang ada bersama-sama DAP. Mereka ini bukan setakat musuh politik, tetapi DAP ini adalah musuh agama bagi umat Islam. Sekian, tuan-tuan, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa besok adalah temu janji kita 4 hari bulan 3 2022 di hadapan Masjid Simpang 6 dan kita akan bergerak ke Ponta. Sekian, tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Sikit lagi pesanan saya kepada semua pimpinan NGO Islam, Pakeda ke NGO apa yang ada dalam Malaysia ini di peringkat kawasan masing-masing, turun buat laporan polis. Turun buat laporan polis, desak PDRM, desak pihak berkuasa, tangkap pengganas-pengganas ekstremis ini. Mereka ini ekstremis agama, tuan-tuan. Dan jangan lupa besok kita kumpul beramai-ramai untuk menyatakan hak kita, menyatakan bantahan kita, dan mereka ini sedang berkomplot dengan satu parti pengganas ekstremis agama, tuan-tuan. Jangan lupa, tuan-tuan. Jadi saya minta bahawa tolong share live ini. Tolong share, tolong kembangkan kepada seluruh umat Islam bahawa kita sedang ada ancaman. Ancaman kita sekarang ni mereka menggunakan saluran undang-undang kepada peguam-peguam Islam. Jangan tidur. Peguam-peguam Islam bangun, pertahan isu akidah. Akidah kita sedang diperkotak-katikkan dengan undang-undang yang menggunakan bahasa Inggeris. Gunakan perlembagaan bahasa Melayu, tuan-tuan. Bahasa Melayu akan lebih tepat dan lebih jelas. Jadi berdasarkan ini kita buat laporan polis. Kita masih menunggu rakan-rakan ramai lagi, tuan-tuan, sedang buat laporan polis di dalam dan akan keluar sebentar lagi untuk kita sama-sama berjuang dalam isu ini, kembalikan hak akidah umat Islam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.